Rahsia kesempurnaan rukun negara adalah pada amalannya. Tanpa amalan, rukun negara akan menjadi secebis dokumen yang tidak mempunyai makna. Mantan Perdana Menteri kedua Malaysia, Tun Abdul Razak Husin. Berdirinya kami di sini dengan penuh iltizam, ingin menyebarkan sedikit dogma berpandukan tinta dan wacana para sarjana. Melalui mauduk pidato, rukun negara, amalan hidup rakyat Malaysia. Sebelum lidah mengalun bicara, kami mewartakan dengan lebih jelas pendefinisian kata dan frasa mauduk pidato, rukun negara, amalan hidup rakyat Malaysia dalam bentuk pengalaman ideologi negara yang mengandungi prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, Nilai-nilai kenegaraan dan norma-norma sosial yang meliputi aspek keagamaan, kebudayaan, ekonomi politik dan perundangan. Konsep yang terdapat dalam ideologi negara ini harus difahami dan dihayati bagi memupuk semangat perpaduan masyarakat pelbagai kaum di negara kita. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, serta kesopanan dan kesusilaan. 5 prinsip rukun negara ini dibentuk berdasarkan acuan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan juga agama. Warga Dewan Yang Budiman, rukun negara yang dirangka pada tahun 1970 adalah satu ideologi kebangsaan untuk dijadikan sebagai etika kehidupan rakyat Malaysia. Senario ini tercetus apabila berlakunya pertelagahan antara kaum yang begitu tragis pada 13 Mei 1969. Berikutan rusuhan tersebut, kerajaan mengenakan perintah berkurung dan mengisytiharkan darurat di seluruh negara melalui Ordinan Darurat 1948. Jabatan Perpaduan Negara dan Majlis Perundangan Negara (MAPEN) ditubuhkan. Jabatan Perpaduan Negara di bawah arahan Mageran merangka ideologi kebangsaan dengan hasrat menyatupadukan penduduk Malaysia yang terdiri daripada berbilang bangsa. Lantas, rukun negara diumumkan secara rasmi pada 31 Ogos 1970. Menurut Tun Abdul Razak, adalah penting rukun negara bukan sahaja difahami tetapi perlu diamalkan dengan sepenuhnya dan segala kata hikmat yang tersirat di sebalik perkataannya benar-benar sebati menjadi darah daging. Justeru, bagi merungkai kepentingan rukun negara dan membuktikan kemampuannya, 5 perspektif hujah kami unjurkan. Warga Dewan yang dihormati, indikator pertama kami, prinsip rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, menyedari kepelbagaian agama yang dianuti masyarakat di negara kita. Kepercayaan kepada Tuhan dipilih sebagai prinsip pertama rukun negara agar rakyat berpegang teguh kepada kepercayaan masing-masing. Lazimnya, semua agama yang ada menyeru penganutnya agar melakukan kebaikan sesama manusia. Albert Einstein pernah berkata, agama tanpa ilmu itu lumpuh, ilmu tanpa agama itu buta. Nah, terbukti bahawa agama amat penting kepada manusia. Biarpun Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan Islam sebagai agama persekutuan, agama dan kepercayaan lain masih boleh diamalkan dengan aman dan tenteram. Memetik kata-kata mantan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dalam kenyataannya kepada Sinar Harian bertarikh 25 Jun 2020, kepercayaan kepada Tuhan dapat dilihat dengan jelas dalam suasana harmoni. Rakyat negara ini yang menerima dan mengamalkan perbezaan agama untuk saling menghormati antara satu sama lain. Melalui ajaran yang dibudayakan dalam kehidupan ini, pastinya akan dapat melahirkan masyarakat yang menghormati amalan agama yang lain. Hadirin yang dihormati, kini beranjak pula kami pada indikator kedua, prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini mampu melahirkan rakyat yang taat setia kepada pemerintah dan negara. Setiap warga negara haruslah menumpahkan taat setia kepada raja dan negara kerana raja adalah memperpaduan negara. Buktinya, lebih 600 tahun dahulu, taat dan setia kepada raja menjadi asas membina Empayar Kesultanan Melayu Melaka, berdaulat dan ternama di seluruh negara. Kegemilangannya terbina hasil kerjasama erat antara pemerintah dan rakyat seperti yang terkandung dalam muadat antara rakyat dengan pemerintah dalam karya Agung Sulalatus Salatin. Bahkan, sumpah taat setia kepada raja dapat mengelakkan setengah rakyat di negara ini menjadi gunting dalam lipatan demi kepentingan diri sendiri.
Menurut pakar sejarah dan perlembagaan, Profesor Datuk Dr. Ramlah Adam, kepada Berita Harian Online bertarikh 28 Jun 2020, rukun negara meletakkan unsur kesetiaan kepada raja dan negara harus dipertahankan sebagai panduan hidup rakyat untuk terus mendukung perlembagaan negara. Maka, benarlah raja dan rakyat berpisah tiada. Umpama aur dengan tebing, umpama isi dengan kuku, kedua-duanya bergerak seiring, sentiasa bersatu. Warga Dewan yang dikasihi, indikator ketiga kami, keluhuran perlembagaan. Prinsip ini menekankan perlunya kita sebagai rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara yang merupakan sumber perundangan yang tertinggi serta berfungsi untuk melindungi hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara. Mana-mana undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan akan terbatal dengan sendirinya. Perlembagaan dijunjung tinggi menjadi panduan bagi pemimpin dan segenap lapisan rakyat serta rujukan utama ketika perbahasan berlangsung di Parlimen. Undang-undang yang tegas serta penguatkuasa yang tepat mampu menjadikan negara lebih hebat dan melahirkan masyarakat yang aman dan harmoni. Warga Dewan Pecinta Perpaduan kini menelusuri indikator keempat dan kelima kami, keralatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Setiap negara memerlukan undang-undang untuk mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman, stabil dan makmur, sekaligus menjamin kehidupan masyarakat agar dapat bergerak dengan lancar dan teratur tanpa sebarang kekacauan. Menurut pakar perlembagaan Prof. Mat. Ya Dr. Syam Rahayu pada 4 Jun 2020, kedudukan semua warga negara sama di sisi undang-undang, daripada individu biasa hingga pimpinan tertinggi. Apabila undang-undang diutamakan, tiada lagi ruang yang wujud untuk tindakan sewenangnya. Justeru, pematuhan kepada undang-undang serta etika membudayakan kesopanan dan kesusilaan dapat membentuk jati diri warga negara yang bersopan santun dan bersusila, mampu mengekalkan perpaduan dan keharmonian kaum. Warga Dewan Insaniah Madani, konklusinya, perpaduan adalah hadiah yang tidak ternilai dan memerlukan kita memeliharanya serta menghargai denyut nadi pejuang terdahulu yang ingin terus melihat anak watan menongkah arus permodenan tanpa mengetepikan etika hidup bermasyarakat berlandaskan falsafah rukun negara. Sedarlah wahai anak bangsa, walaupun sudah 6 dekad usia tanah air tercinta ini mencapai kemerdekaan, namun polarisasi kaum dan juga agama masih wujud. Ayuh bangsaku, sematkan azimat keramat rukun negara dalam dadamu. Bukalah mata dan minda, sama-sama kita memulakan anjakan paradigma dengan pengamalan prinsip-prinsip rukun negara sebagai panduan hidup kita demi negara Malaysia yang berdaulat. Pahlawan dan Sri Kandi mohon undur diri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.